Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya lah. Okey. Di Ramadan yang mulia ini, kita mulakan kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, nampak saya jadi alim ulama sikit ya, belum Ramadan ni. Now, topik untuk hari ini kita ada leveling. Okey, leveling. What is leveling actually? Leveling ialah is a measurement process lah. Of course, measurement process. Okay. Bila kita buat survey, kita menghitung. Okay. We measure the height. Okay. The height of a surface. Permukaan bumi from a respected datum ataupun an agreed datum. Okay. Maksudnya sekarang ni kita mengukur ketinggian. Kita mengukur bebankan tanah. Okay. Ini air laut. Okay. Tinggi air laut, ini tinggi tanah. Muka bumi. Kita ukur tinggi this point. Let's say this point lah. Okay. Point mana-mana tak kisah. Tinggi dia daripada sini sampai ke datum. This one datum. Normally datum kita pakai MSL. Okay. MSL ni apa? Major Soccer League. Tidak. Okay. Mean sea level. Paras air laut. Okay. Tinggi ni daripada paras air laut sampai ke tanah. Let's say ini you punya ground. Okay. Ni you punya ground level. Tinggi ni, dia punya height ni, kita panggil dia sebagai RL. Ataupun reduce level. Reduce level. Okay. So, at the end bila you buat leveling, you perlu dapatkan nilai RL ni. Okay, nilai reduce level. Kenapa perlu start daripada datum? Why datum? Okay. Permukaan muka bumi kita. Macam mana rupa muka bumi kita? Adakah sphere? Tidak kan? Ellipsoid. Okay. Dan juga bumi kita, dia tak rata tau. Dia macam, macam ni. Macam Ferrero Rocher. Okay. 8. Ramadan ni ingat Ferrero Rocher. So, bila permukaan tak rata, kita buat construction, kita tak boleh, bukanlah tak boleh, kita akan make sure kita punya tanah tu, platform kita rata, betul tak? Bila rata, baru kita boleh start buat kita punya construction. So, kita kena tahu dulu permukaan muka bumi tu, dia punya tinggi dia, tinggi rendah dia, supaya dapat kita ratakan dia. Okay, mana yang tanah yang rendah, kita fill, mana tanah yang tinggi, kita potong. Okay, so, kenapa datum dia mesti start daripada MSL? Okay. Why? Nampak ni. Dibayangkan ni air laut. Saya titik ni. Dibayangkan ni air laut. Kenapa perlu start daripada air laut? Sebab dekat bumi ni, permukaan bumi, kawasan yang paling rata ialah air laut. Paras air laut. Sekata. Sebab apa? Sebab semua paras air laut ni ditarik oleh graviti kepada center bumi. Okay, that's why paras air laut semua rata, sekata. So, satu dunia kita akan pakai paras air laut lah. Okay, untuk kira ketinggian. So, start daripada paras air laut ni, ketinggian dia 0 meter. Naik ke atas. Let's say ini tinggi dia 100 meter. So, disebut 100 meter above, 100 meter above sea level. Kalau surface muka bumi tu, let's say ni okay, let's say ni paras air laut. Macam ni muka bumi. Tinggi ni 100 meter. Kalau yang bawah ni pula 200 meter. Start daripada sini kosong. Okay. Ini pun still permukaan muka bumi tau. Walaupun dia di bawah paras laut. Sebab apa? Kalau you keringkan air laut, you nampak semua satu permukaan yang continuous. Okay. Permukaan muka bumi. Bila awak fill dengan air, adalah yang bawah air, ada yang tinggi lagi sikit kan. Okay. So, bawah daripada paras air laut ni, kita panggil dia macam mana? Sebut dia macam mana? Sebut dia 200 meter below sea level. Bukan negatif 200 meter. Okay, 200 meter below sea level. Okay. Kalau yang ini, 100 meter above sea level. Okay. So, kita kena tahu dulu permukaan muka bumi tu, tinggi dia berapa, rendah dia berapa. Sebab apa? Okey, kejap Sebab bila awak buat
let's say awak buat awak punya construction kan, tanah macam ni. Okay. Awak dah kira-kira platform awak nak buat tinggi ni. So, apa jadi? Ini kawasan yang rendah, betul tak? Ini kawasan yang terlebih. Awak akan potong ini. Awak akan fill dalam ni. Okay, ini nama dia kaedah cut and fill. Ini salah satu tujuan untuk you buat leveling. Okay. Awak dapatkan, let's say, ini tinggi dia daripada mean sea level 200. Yang ini tinggi dia 100. Yang ini tinggi dia 50. Okay. Platform yang awak nak 100 meter above sea level. Tapi tanah ada yang 200, ada yang 50. You kena sekatakan semua 100. So, mana yang terlebih ni? Potong. Fill dalam ni. Potong 200, potong ini. Lebih ni maksudnya. Potong 100, betul tak? Masuk dalam ni. Masukkan dalam 50. Untuk dapatkan 50 campur 50, dapatkan 100. Lebihnya, buang tempat lain. Okey, dalam leveling, untuk kita faham leveling, kita kena tahu terminologi. Okey, terminologi dulu. Senang kita saya lukis macam ni je lah. Okey. Bayangkan ni tanah kan. Lepas tu ada paras air laut. Okey. Ini ialah mean sea level. Okey, mean sea level. Okey, ini ialah you punya earth surface lah. Okey. First, let's say surveyor akan letak dia punya, ni kita panggil dia, dalam kerja-kerja leveling kita akan guna auto level. Okey, auto level. Kat sini ada surveyor. Ada surveyor. Okey, surveyor akan tembak bacaan belakang. Okey. Bacaan belakang ni kita panggil dia sebagai backside. Okey. BS contohnya. Backside. Tempat yang tempat yang ditembak ni, first bacaan dia mesti ditembak atas you punya benchmark. BM ialah benchmark. Okey. First start daripada benchmark. Sebab apa? Sebab benchmark ni ada nilai apa? Dekat benchmark ni ada nilai RL, reduce level. Maksudnya tinggi daripada datum sampai ke permukaan muka bumi. You mesti start kerja-kerja leveling daripada point yang ada nilai RL. Normally point yang pertama kita akan start ialah kita punya benchmark ataupun temporary benchmark terpulang lah. Asalkan that point ada nilai RL. Okay. Setup dia dekat mana-mana you punya station. Tembak ke belakang. Ini nama dia staff. Leveling staff. Okay. Dia macam pembaris panjang. Tembak ke belakang. Bacaan belakang ialah backside. Okay. Pusing pula. Tembak ke depan. Okey. Tembak ke depan. Kita ada point lain. Let's say awak nak tahu nilai permukaan muka bumi yang ini sampai ke datum. Ni tak tahu. First je yang kita tahu. So this one kita panggil dia foresight, bacaan depan. In between backside dengan foresight ni, let's say awak nak ambil point-point lain. Boleh? Tak ada masalah. Ini kita panggil dia sebagai intermediate side, IS pula. Okey. Kita ada backside, IS ni in between backside dengan foresight. Okey. Next, foresight. Daripada satu point yang ada nilai RL, awak akan dapat nilai RL untuk IS pula dan nilai RL untuk FS. Dah ada backside, dah ada foresight, pindah station. Foresight ni tadi akan jadi backside pula. Okey. MSL ni sepanjang-panjang ni tau. Dia bukan sampai sini je tak. Dia sepanjang-panjang muka bumi ni. MSL dia sama. Okey. MSL ni juga kita kenali sebagai apa? MSL ni ialah datum. Berapa nilai dia? 0 meter. You start daripada kosong. Garisan ni semua kosong kosong. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Okey. Daripada satu nilai RL, awak akan dapat RL yang lain. Okey, daripada different height nanti. Kita akan tengok dalam calculation. Okey, ini terminologi dia. First kita ada reduce level. Reduce level ni ialah height of a point above datum. Okey, height of a point above datum. Maksudnya daripada datum naik ke atas muka bumi. Okey, benchmark sini. Okey, benchmark. A stable reference point of non-RL. Maksudnya point yang ada nilai RL. Dekat batu tu, macam batu nisan tu kan, ada tulis nilai RL dia. Ni you punya benchmark. You mesti start daripada benchmark. Station,
Bukan letak atas benchmark, station letak je mana-mana. In between backside dan juga foresight you. Okay. Lagi kita ada backside, okay, first reading lah from a new instrument station. First reading mesti backside. Okay. Foresight, okay, last reading. In between backside dengan foresight ada intermediate side. Intermediate side ni terpulang. You nak letak 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 terpulang. Ataupun tak ada pun tak ada masalah. Yang penting ada backside, ada foresight. Bila awak buat fieldwork. Okay. Boleh Boleh. Dan lagi satu, ini. You nampak garisan titik ni kan? Ini nama dia height of collimation. Okay. Bukan. Titik ni ialah collimation line. So, height of collimation ialah daripada datum sampai garisan titik ni. So, dalam satu station, okay, backside ke foresight, height of collimation dia ni ataupun HOC, ataupun kita panggil dia HCL, nilai dia sama tinggi dia sebab dia tak berubah. Atau level you, dia ketinggian dia sama, kosong gitu. Bila awak pindah, HOC tu akan berubah. Okay. Selagi station awak tak habis backside dengan foresight, HOC awak akan sama. Apa itu HOC? Nanti kita tengok dalam pengiraan HOC. Okay, so today kita nak tengok dalam rise and fall. Kita tengok calculation you punya leveling. Okay, data ni daripada you punya fieldwork lah. Contoh data. Yang ini saya ambil daripada you punya notes. Okay, notes dalam slide. Supaya senang you nak refer lah. Macam mana saya kira dengan apa soalan yang dibagi dalam notes. Okay, kalau you tengok, kita start dengan backside tu tak? First point, you mesti start backside. Benchmark tadi kan, you nampak remarks dia. You kena baca lurus macam ni tau. Remarks yang pertama, you start dekat point benchmark. Okay. Berapa RL dia? Reduce level dia 50 meter. Maksudnya tinggi daripada tanah sampai ke datum tadi, mean sea level ialah 50 meter. Berapa bacaan backside dia? Backside ni maksudnya bacaan tinggi daripada tanah sampai ke pembaris tadi. Yang ini kan? Okay. Mana tadi? Ni. Daripada tanah ni sampai ke line ni. Okay. Tinggi ni ialah tinggi backside dia. So, berapa tinggi dia? 1.32 meter. Okay. Foresight dia pula 3.98. Okay. Bila nilai dia lagi tinggi, maksudnya tanah tu lebih rendah. Okay. Tanah tu lebih rendah. So, kalau you perasan, BMA CP1. Ini ialah satu station. BM ke CP1. Pasangan dia mesti turun macam ni. Menyengit macam ni. Ada backside, ada foresight. Okey, pasangan dia. Okey, satu station mesti sengit. Dia tak boleh lurus macam ni. Okey. Next. Kita ada CP1. Bila awak dah siap backside dengan foresight, awak akan pindah station. Betul tak? CP1 tadi, asalnya jadi foresight. Now dia jadi backside. Okey. Dia turun macam ni. Ini intermediate side dia. Nampak? Intermediate side. Ada curb, ada post. Daripada curb, turun lagi pergi post. And last sekali pergi ke foresight. Nampak? Dia turun macam ni. Okey. Kalau you perasan, remarks dia, daripada CP1, dia bergerak ke CP2. In between, dia ambil bacaan curb dengan post. Okey. Dah siap CP2. Now CP2 jadi backside pula. Macam tu. Turun. CP2 dia tembak curb dulu. Lepas tu terus pergi CP3. Nampak? Yang saya bulat ni, ini semua ialah you punya apa? You punya point. Okay? Benchmark, CP1, CP2, CP3. Yang saya tak bulat ni intermediate side lah. Okay? Maksudnya, benchmark ke CP1, backside, foresight. CP1 ke CP2, backside, foresight. CP2 ke CP3, backside and foresight. Nampak ni? Backside, foresight. Dah siap CP3. CP3 daripada foresight tadi, dia now jadi backside untuk next station pula. Nampak? Dia pergi ke BMA. BMA ni point yang sama. Okey, dia patah balik. Dia dalam bentuk satu traverse. Okey, dia akan pusing balik. Terus traverse. Okey, now macam mana cara kira dia? Macam mana cara kira dia? Senang saja, tambah tolak darab bahagi. Okey, tambah tolak darab bahagi. Backside tolakkan dengan foresight. Okey. Backside tolak foresight. Formula dia backside tolak foresight. Okey. Formula dia simple je. Backside saya tulislah. Okey. You nak dapatkan you punya ni kan? Backside tolak foresight. Okey.
1.32 minus 3.98. Silap. 3.98. Berapa awak dapat? Awak dapat 2.66. Negatif. Betul tak? Negatif. So, ada dua kolom, rise and fall. Which one negatif? Fall column negatif. Okay, fall column negatif. So, sini ke sini, tok tolak tok. Kalau bahasa orang Sarawak kan. 1.32, you minus 3.98. Then you dapat negatif 2.66. You letak dalam kolom negatif. Bila awak letak dalam kolom negatif, you jangan masukkan sekali nilai negatif tu. Tulis saja 2.66. Macam tu. Boleh Clear sampai sini clear? Next. Dah settle satu station, kita move on. Okay, kita move on. Kita pergi ke next station pula. Next station maksudnya CP1 ke CP2. Okay, CP1. Tadi CP1 jadi foresight kan, now dia jadi backside. BS tolakkan dengan FSO. Sekejap, tambah lagi tu FS ataupun you punya IS. Bukan bahagi ataupun you punya IS. 256 tolak 1.25. Berapa jawapan dia? It should be positive or negative? Should be positif lah kan. Besar tolak kecil. 2.25. You dapat 1.31. Positif or negatif? Positif. So dekat mana nak letak kalau dia positif? Dalam kolom rise. Okay, sebab rise ni positif. 2.56, 1.55. So dia bergerak ke sini. 1.31 tadi. Okay. Next. Sambung yang ni pula. 1.25 tolakkan dengan 3.65. 1.25 tolakkan dengan 3.65. Dia bersambung continuous. Okey, berapa awak dapat? Awak dapat 2.40. Okey, 2.40. Negatif atau positif? Negatif. So, mana nak letak? Tok tolak tok 1.25 tolak 3.65. Selari dapat 2.40 negatif. Tapi tak perlu tulis negatif sebab you dah berada dalam kolom negatif. Okey. Next. 3.65 tolak 0.67. Jawapan should be positif sebab 3.65 lebih besar daripada 0.67. Berapa jawapan dia? 2.98. Okey. Awak selesaikan semua Awak selesaikan semua. Selesaikan semua sampai habis. So berapa next? Next kita ada 0.91. Kita ada 1.04 and last sekali kita ada 1.15. 2.64 tolak 3.79. Negatif lah. Logik lah. Okay, that's dalam kolom fall. Awak dah siap sampai habis rise, sampai habis fall. So, apa lagi yang perlu? Ingat dalam leveling, last sekali kita kena dapatkan reduce level. Okay, daripada satu point sahaja yang ada nilai RL, you kan keluarkan semua RL untuk point yang awak observe dalam fieldwork tadi. So, simple aja. Tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak. You start dengan first reduce level. First reduce level. Okay. Awak dah tahu BMA, tinggi dia daripada paras laut, 50 meter. Okay. Now, you tak tahu CP1. CP1 masih tak tahu. So, daripada 50 ni, you tengok bawah ni. Tambah ke tolak? Kolom apa ni? Kolom fall. Maksudnya, 50, you kena 50 you kena tolakkan dengan 2.66. Maksudnya ada penurunan tanah dekat situ. Okey, permukaan muka bumi dia lebih rendah. Tolak 2.66. Berapa awak dapat? Awak dapat 47.34 meter. RL untuk CP1 daripada mean sea level. Next, sambung start daripada ni balik ke? Tidak, sambung daripada yang ini. Okey, sambung daripada 47.34 ni. 47.34 tambah ke tolak? Kolom rise. So, tak perlu tekan reset calculator, terus tambah dengan 1.31. 48.65. So, you tahu tinggi curve, you tahu curve kan? Yang dekat tepi jalan tu kan, hitam putih tu. KERB tu. Ada yang panggil CURB kalau ke US. Sebab kita kan dulu dijajah oleh British kan. Kita kan pakai British Standard. So, kita pakai KERB. Okay. 48.65. Tinggi curve daripada mean sea level. Sambung lagi. 48.65 tolak 2.4.
Sebab apa tolak? Sebab dalam kolom fall. 46.25. Okey. Dah siap? Next. Tambah ke tolak? Tambah dengan 2.98. Berapa awak dapat? 49.23. Next. Tambah ke tolak? Tambah lagi. 0.91. 49.23 plus 0.91. You akan dapat 50.14. Next. Tambah ke tolak? Tambah lagi. Column rise. 1.04. You add 50.14. Berapa you dapat? 51.18. And last kali, kalau you perasan, dia patah balik ke BM. Okay? Dia patah balik ke BM. Berapa awak dapat? 51.18 you minus dengan 1.15, you akan dapat 50.03. Okay, bila ada 50.03, atas ni pula 50. Maksudnya ada, apa tu? Ada error. Sepatutnya, point yang sama, tanah yang sama, you akan dapat tinggi yang sama, but tinggi berbeza. So, you kena keluarkan, okay? You kena keluarkan error dia. Keluarkan error dia. Okay? Berapa error dia? Ini dia punya beza. 50.03, you minuskan dengan 50.03. You minuskan dengan 50. You akan dapat, berapa error dia? 0.03. Betul ke? Yes, you akan dapat 0.03. Okay, error dia. You kena buat, bila you dah buat leveling ni, bila you buat leveling, you tahu ada banyak pengiraan yang berkait rapat, betul tak? Bila berkait rapat macam ni, apa perlu buat? Awak perlu check sama ada pengiraan awak betul ke tidak. Sebab apa? Awak salah satu dekat sini, semua akan salah. Okay, so jangan gelojoh. That's why kita perlu tahu berapa error ni. 0.03. Okay. Ini kita panggil dia arithmetic checking lah. 0.03. Next. Kita perlu tengok mana lagi. Kita tengok error yang mana. Kita tengok back side dengan foresight. You totalkan back side semua. You totalkan foresight semua. Berapa awak dapat? Awak akan dapat back side 10.01. Okay. Foresight awak totalkan semua. Totalkan semua ni awak dapat berapa? 9.98. Awak dapatkan dia punya beza antara backside dengan foresight. Beza ni maksud apa? Besar tolak kecil. Mana yang besar tolak kecil. Terpulanglah. Foresight tolak backside ke, backside tolak foresight ke. Asalkan mana yang besar tolak kecil. At the end awak dapat berapa error dia? Awak dapat 0.03 juga. Betul ke tidak? Buka calculator, tekan calculator. 0.01 minuskan dengan 9. Minuskan dengan 9.98. You akan dapat 0.03. Sama tak? 0.03, 0.03. Bila dua jawapan ni sama, error ni sama, maksudnya pengiraan awak semuanya betul. Awak tak perlu risau. Okey? Awak akan risau bila mana apa? Bila reduce level awak, BMA dapat beza 0.05 contohnya. Tapi bila awak buat different between backside dengan foresight, awak dapat 0.03. Itu maksudnya ada salah pengiraan. Okey? Dia sepatutnya error dia sama. Error ni memang ada. Kita manusia kan melakukan kesilapan. Banyak kali saya ingat kan. Error memang ada. Tapi make sure error kita dua-dua tu sama. Kalau ini ada error lain, this one error lain, maksudnya pengiraan awak sini ada yang salah. Kalau salahnya dekat ujung, tak apalah, tolak maybe 0.5 markah. Kalau tak salahnya daripada awal, daripada awal ni dah salah, takut, semua salah. Okay? So, arithmetic checking ni penting. Ni kita panggil dia arithmetic checking. Okay. So, ini saja untuk rise and fall punya pengiraan. Tambah tolak aja. Okay. Next, kita akan tengok calculation untuk height of collimation juga. Dia sama juga sebenarnya, cari reduce level. Cuma pengiraan dia tak pakai rise and fall lah. Dia satu kolom je. Nama kolom tu HOC ataupun HCL. Okay. Ada yang suka rise and fall, ada yang suka HOC. Itu pulang lah. Okay. Lain orang lain, dia punya selera. Okay. Semoga kita bertemu lagi dalam next class. Bye. Assalamualaikum.